Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila muslimin wa muslimin wal muslimin Allah ya Muhammad wa ila rajulin sallallahu ja'atna al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد. Yang saya muliakan ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam ruang surau yang mulia ini dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam taati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dari sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa gembira kerana rupanya Allah telah sempurnakan kepada kita, iaitu 1 bulan diperintahkan kepada kita berpuasa. Maka kita dapat sempurnakan bersyukur kita kepada Allah. Dan seterusnya juga Allah telah sempurnakan malam Lailatul Qadar tahun ini kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berilah kelebihan malam Lailatul Qadar itu kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan begitu juga dalam bulan Ramadan ini Allah telah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kita bermohon kepada Allah lepas saja bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita jauhlah dari melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang dosa daripada Allah. Dan di dalam bulan Ramadan ini juga maka Allah hubungkan kita dengan ukhuwah Islamiah. Mudah-mudahan kita bertambah ukhuwah dalam persaudaraan antara sesama Islam, dan pada masa sama juga di dalam bulan Ramadan kita diajar dan kita dapat sempurnakan, iaitu apa? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang fakir miskin, orang susah dan sebagainya. Mudah-mudahan lepas saja bulan Ramadan ini Allah masih kekalkan jiwa kita untuk membantu orang-orang yang susah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah beri keselamatan daripada dunia sampai akhirat ini, insya-Allah. Dan tajuk hari ini yang diberikan kepada kita, kepada saya, iaitu adab bertamu. Adab bertamu. Kita kan dah memang jadi tamu khususnya bulan Syawal ni kan. Tak habis-habis kalau kita tengok jemputan untuk datang ke rumah disebut sebagai open house. Hari raya punya jemputan, hari raya punya rumah terbuka. Dan sebenarnya seorang yang menganjurkan hari rumah terbuka khususnya pada rumah itu, sebenarnya itu amalan yang mulia. Amalan yang mulia. Kita kena faham, kalau orang datang ke rumah kita tu, kita kena bersyukur kerana apa? Kerana dia datang bawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluar itu bawa dosa-dosa dia, dosa-dosa kita. Maknanya bila mana dia keluar dari rumah kita, sebenarnya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu nikmat. Sebab itu kalau orang datang rumah, jangan permut, tak permut. Orang Jawa cakap permut tau. Macam Allah datang pula. Bila datang juga kita bersyukur, alhamdulillah, kerana Allah Taala yang menggerakkan kita, menggerakkan hati dia itu untuk datang ke rumah kita, menziarahi kita, kan nikmat. Kan? Ingat suka-suka. Kita tengok Nabi Musa AS, dia nak makan pun dia keluar cari orang nak ajak makan kat rumah dia. Itu Nabi. Dan kita ni kita kena faham juga tau. Kadang-kadang ingat senang, mari datang rumah saya, mari datang rumah saya. Baiklah datang, dia pun nak datang. Buat apa datang rumah kau? Keluar tadi, buat apa datang rumah kau?
makan-makan je, dan lain tak ada. Kalau itu nak makan, rumah aku pun makanan. Jadi kita kena faham, orang yang datang itu sebenarnya digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk membawa rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Dan bila keluar dari rumah kita, sebenarnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Dan seterusnya juga berkaitan dengan adab bertamu ini sebenarnya lebih kepada ziarah. Dan kita kena faham, bila kita menziarahi saudara kita, sebenarnya itu salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah berziarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi para sahabat dia dan sebagainya. Dan itu para sahabat Nabi menziarahi Nabi. Itu amalan sunnah. Jadi siapa yang melakukan amalan ziarah ini, maka sebenarnya dia dapat mengundang pada kebaikan daripada Allah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, disebut bab ziarah ini juga, maka sebenarnya dengan amalan ziarah itu dia akan mengeratkan ukhuwah dan maknanya akan menyatukan hati-hati kita. Itu hebatnya. Kita berziarah ni bukan suka-suka. Maknanya akan mengeratkan ukhuwah. Makna ukhuwah ni, kasih sayang ni dia akan tererat dan dia akan mengutuhkan ataupun mana akan menguatkan, iaitu apa? Menyatukan hati-hati kita. Sebab kalau kita lihat pada bulan Syawal, bila kita datang rumah orang saja, dah tak ada pertanyaan. Datang, masuk, sila masuk. Oh ya, ada terus makan. Tak ada banyak tanya. Dan waktu tu kita tahu orang datang ziarah ni memang nak berair. Tak ada masalah. Tapi kalau bulan lain, boleh. Assalamualaikum, saya kata, nak apa hajatnya? Hajatnya ziarah. Ziarah? Kau biar betul. Betul ni nak ziarah? Tak apa, masuk. Dah bagi minum, dah apa, dah 10 minit tu, apa cerita sebenarnya? Tak ada apa-apa, ziarah. Astagfirullahaladzim. Kau ni kenapa buang tembiat ke apa? Orang tu ziarah pun nak buang tembiat. Nampak tak? Itu sebelum bulan Syawal tahu. Bila sampai bulan Syawal ni memang Allah buka hati kita, Allah lembutkan hati kita. Dan kita tahu setiap yang datang memang nak ziarah. Betul tak? Ada yang datang tu, nak apa ni sebenarnya? Nak ziarah. Oh, akhir raya kena ziarah itu confirm tak makan ubat. Dia tanya tu kita confirm tak makan. Maknanya dah tahu dah. Hari raya datang memang nak mengeratkan ukhuwah dan nak menyatukan hati-hati kita. Sebab itu kalau kita tengok ada juga orang yang berseketa hati, pecah hati bila datang bulan Syawal, maka balik semula terumbat hatinya. Kerana apa? Kerana Allah beri iaitu satu amalan ziarah khusus dalam bulan Syawal. Dan seterusnya juga, jelang bulan Syawal ini, untungnya apabila kita berziarah itu kerana apa? Kerana peluang untuk bermaaf-maafan. Ini penting tau, bermaaf-maafan. Maknanya dia tak macam bulan lain. Bila kita datang bulan lain, Assalamualaikum, ini saya nak minta maaf lah atas dosa-dosa saya. Apa yang kau buat dengan aku ni? Cuba kau cerita. Kau ngumpat ke apa cerita? Tapi bulan Syawal datang, memang confirm orang minta maaf dan kita memaafkan orang lain. Dan orang lain memaafkan dosa kita, kita maafkan dosa orang lain. Dah tak payah. Ini memang benda yang kita lakukan. Kan hebat kan? Ini datanglah nanti ziarah lah, jangan tak ziarah. Jangan tak ziarah. Jangan lupa. Ini yang jauh-jauh kita datang, jiran kita tak ziarah. Dah ziarah jiran belum? Saya tak ziarah jiran. Sebab apa? Jiran saya sekarang Cina kan. Saya tak ziarah. Kalau tuan-tuan ziarah jiran Melayu, Islam, kena ziarah lah. Sebab kadang-kadang kita pergi tempat lain, jiran kita tak ziarah. Maknanya untuk iaitu apa, dapat peluang bermaaf-maafan. Dan saya nak tegaskan di sini nak maaf, minta maaf ni kena faham tau. Ikut Imam Syafi'i nyebut, kita kena sebut kesalahan kita. Boleh tak? Assalamualaikum, Cik Gaya. Saya sebenarnya umpat Cik Gaya. Memang betul saya umpat kakao. Bukan Cik Gaya pecah lah, macam mak lampin lah tu kan. Belum habis Cik Gaya tu buka terompah, ketuk kepala kita dah. Nasib baik Imam Hanafi dan Imam Hanbali kata, cukuplah sekadar engkau mohon maaf, takut engkau nyatakan perkara hal demikian tidak sampai iaitu apa, matlamat kemaafan tersebut. Jadi kita minta maaf lah. Dan jangan terpengaruh dengan yang kosong-kosong sekali. Suka-suka kosong. Dah bola perkara kosong-kosong, badminton kosong-kosong. Jadi akhir tak ada apa-apa. Raya ni pun dibuat kosong-kosong. Maaf bukan kosong-kosong. Maaf ini ibadah. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala itu ibadah. Kita bermaaf-maafan antara kita ni pun ibadah, bukan kosong-kosong. Akhirnya tidak ada nilai. Nampak? Ini kita jaga. Dan seterusnya juga perkara yang keempat. Sebenarnya orang yang berziarah di Sungai Untung, dia akan melahirkan kegembiraan. Tengok bulan Ramadan dan bulan Syawal, bila mana kita balik, kita ziarah.
yang datang tu menyambut kita, alhamdulillah datang awak, ingat tak datang, ingat dah lupa kami, nampak? Makna gembira. Begitu juga kalau kita jadi penyambut tamu, orang datang rumah kita, dia datang tu, ya Allah, katakan rumah kita sebelah tu, dia datang rumah sebelah, memohon harap-harap datanglah rumah kita. Sebab apa? Memang kegembiraan. Tak ada orang datang ke rumah sebelah, marhaban, rumah tutup. Dia cuba tutup rumah, tak. Dia buka lagi, dia panggil, mari datang. Sebab apa? Sebab kegembiraan. Ini kentung. Dan begitu juga dengan adanya Syawal ini, dengan adanya kita program ziarah ini, untung sebab bersyukur kita kerana dapat meluaskan pengenalan antara kita sesama kita. Ya Allah, datang rumah saudara kita, ini ni hari tu aku jumpa kat Batu Pahat, ini rupanya anak kau ni, la ilaha illallah, patut senyum kat aku. Aku ingat dia senyum tu sebab aku hisap rupa saudara. Pernah tak? Kan? Asal perempuan dia senyum kat kita, ingat kita hisap rupa tak? Rupanya dia kenal, itu bapa saudara dia. Mak belah kita dah tak kenal lah. Kan? Tak kisahlah 2 bubu ke 3 bubu, tapi kita faham bahawa sesungguhnya dengan amal ziarah ini kita akan dapat meluaskan pengenalan antara kita selama kita. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan seterusnya juga dalam bab yang kita bincangkan adab bertamu ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita kena faham asas. Kita tengok ni sahabat-sahabat kita yang ada kat sini, tengok dia Islam, dia mukmin, ya Allah, ini rupanya saudara aku. Kita kena ambil faham tau. Yang kat Gaza tu pun saudara kita juga, kan? Yang kat sini, yang Gaza kita bantu, yang kat sebelah kita tak bantu. Ini buat apa? Nampak? Itu saudara kita. Tengok seorang tu Islam, kita tahu, Allah sebut, kita tahu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara satu. Dan seterusnya juga, maka damaikanlah di antara dua saudaramu itu. Maknanya kalau berselisih faham, kalau terasa hati, bengkak hati, maka ketika itu kita kena damaikan. Sebab dia itu saudara kita. Dan apa Allah pesan kepada kita? Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka supaya kamu beroleh rahmat. Bertakwa tu ittaqullah, iaitu mengikut segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Dengan perkara tersebut akan mengundang rahmat, iaitu apa? Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Syawal ni kenapa kita berziarah? Kerana kita ziarah itu ialah saudara kita. Sebab itu kalau balik kampung, kalau kita ziarah, sebelah itu bukanlah saudara kita, dia kata tak, kita kena ziarah. Sungguh pun dia tidak ada kaitan dengan kita punya keturunan, tetapi dia Islam, wajib kita berziarah. Kerana apa? Itu ukhuwah. Faham ini kena faham tau. Dan ini tak ziarah sebelah, dia bukan saudara, yang saudara tu belakang rumah dia. Tak boleh, kita kena ziarah juga sebab dia itu saudara se-Islam. Dan Nabi sebut tidak sempurna iman kita tau kalau kita tak mengasihi antara kita sama kita. Ini penting. Habis. Dan begitu juga, kenapa kita kena berziarah ni sebenarnya? Kalau kita lihat juga dalam banyak hadis, daripada Anas bin Malik pun pernah menyebut bahawa sesungguhnya amalan sedekah dan amalan menghubungi kerabat, iaitu silaturahim ini juga, berziarah ini juga satu amalan yang boleh menambahkan umur, iaitu memanjangkan umur. Siapa nak umur panjang? Sebut tak nak kalau tak nak, tak payah ziarah. Siapa rasa nak umur panjang, dia kena berziarah. InsyaAllah umurnya itu panjang. Dan siapa nak dimurahkan rezeki, maka banyaklah berziarah. Betul tak? Kita kalau ziarahkan murah rezeki. Betul? Betul? Macam ni hari ni saya ziarah ke Matrik. Saya dah kata ada kambing. Itu rezeki, murah rezeki. Ada kan? Ada ke tak ada? Ada. Macam tu. Maknanya akan Allah murahkan rezeki. Dan begitu juga kita berziarah ini juga kita kena faham bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah berpesan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hak-hak iaitu sesama Islam ni ada banyak. Salah satunya disebut apabila iza lakai tahu fasallim alaih, jika sekiranya kamu bertemu hendaklah kamu iaitu beri salam. Itu perkara yang pertama. Jadi ingat kat mana-mana juga kita jumpa, depan lift ke apa,
Pertama, kita kena beri salam. Assalamualaikum. Sebab itu yang dikatakan iaitu ukhuwah. Itu dikatakan saudara. Dan begitu juga wa iza da'aka fa'ajibhu. Maknanya jika sekiranya dia mengundang, dia mengajak, dia menjemput, maka hendaklah engkau iaitu penuhi undangannya. Nampak tak? Oleh sebab itu, kadang-kadang sekarang ni kita dijemput untuk datang hadir ke majlis-majlis sambutan rumah duka. Bila mana yang menjemput itu dihukumkan sunat, yang dijemput itu dihukumkan wajib, maka wajib kita pergi. Melainkan jika sekiranya ada beberapa perkara yang boleh menghalang, iaitu amalan ziarah tersebut, maka itu dimaafkan. Contohnya kita sakit, kita apa, tapi kita kena beritahu. Faham tak? Sebab itu kalau orang ni jemput jangan suka, okey saya datang, kita datang. Itu dah satu jadi kewajipan. Hendaklah kita sebut insya-Allah saya datang, dengan kehendak Allah insya-Allah saya sampai. Ada kena faham. Okey. Dan di antaranya adab-adab ziarah ini, kerana apa? Ziarah ni kita kena faham, ini salah satu dari sunnah Nabi. Dan siapa yang tidak menepati sunnah Nabi itu, maka tidak ada amalan hal yang demikian. Iaitu ada beberapa perkara yang perlu kita patuhi supaya ziarah kita ini iaitu dapat dijadikan ia sebagai satu ibadah. Pertama, antara adab-adabnya ialah nak berziarah itu mestilah niat kerana Allah. Ini kita faham. Niat kerana Allah. Bukan terpaksa pergi. Allah kalau tak pergi pula nanti habis dikata. Kan? Terpaksa juga pergi. Tak boleh. Niat kerana Allah. Dengan kerana Allah itulah akan mengundang pahala. Dengan kerana Allah itulah akan lahirlah kebaikan. Dengan kerana Allah itulah akan lahirnya kegembiraan. Dan dengan kerana Allah itu akan lahirlah ukhuwah. Betul tak? Ini kena faham. Maknanya niat nak datang dengan orang tu sebab apa? Nak ziarah orang tu sebab niat kerana Allah. Wah, ini kena pergi ni, ini kena pergi. Sebab kalau tak pergi nanti payah pula, kan? Maknanya kena pergi sebab lillahi ta'ala. Satu. Dan yang kedua, kita kena faham, nak ziarah ni adabnya iaitu antaranya iaitu apa? Kita kena pilih waktu-waktu yang terbaik. Faham tak? Kita nak pergi ziarah ni, kita tengoklah waktu. Waktu contohnya pagi-pagi buta, betul tak? Pagi-pagi buta batu. Tahu tak sebab apa dia pagi-pagi buta? Saya pun tak tahu. Maknanya, okey, pagi-pagi buta. Sebelum subuh datang, buka kandang harimaunya. Sekali harimau tu ngap, baru kau tahu. Maknanya taklah boleh. Sebab apa? Kita kena pilih lah. Kan? Orang tu belum lagi nak potong ketupat, kita dah habis. Assalamualaikum. Air pagi sampai. Yalah, nak sarapan sekali. Maknanya kita kena cari. Tak boleh lah pagi-pagi waktu yang baik. Contohnya pukul 10. Cantik lah waktu tu. Ini kan beraya kan? Beraya. Kan? Okey. Pukul 4 pagi sampai awal nak sembahyang subuh sekali. Lepas tu tolong-tolong. Bagus tu. Bagus. Okay. Ataupun waktu yang tak sesuai dengan apa? Waktu tengah hari buta. Tadi pagi-pagi buta, tengah-tengah hari buta juga. Saya tak faham orang Melayu Saya orang Jawa lain orang Melayu. Dia kata pagi-pagi buta, tengah hari buta. Dia kata tengah hari buta, tengah-tengah hari betul. Kan? Ini kena faham tak? Maknanya mungkin kita datang tu nanti rasa akan menyusahkan tuan rumah. Contohnya tuan rumah ni maknanya dia kena sediakan makan. Kan? Maka kita tahu mungkin sediakan makan tu susah bagi dia. Maka kita carilah lepas zuhur. Maknanya pukul 3 lebih baru kita datang. Pasal kita tahu hidangannya kuih. Ini kadang-kadang tengah hari dia datang, kuih-kuih je, makan-makan tak ada. Baguslah bagus. Tapi maknanya kena faham, kadang-kadang orang tak bersedia, dia tak ada apa yang nak. Kosong macam ni kan. Jangan pula kata air kosong macam video-video tak ada. Tahu lah. Untung tahu. Banyak-banyak tempat saya selalu sebut, tak ada ke air video air apa. Dia kata Ustaz, ini air Zam-Zam Ustaz. Tadi hemat bagusnya. Jadi, okey, faham? Maknanya, ingat, kita kena tahu waktu yang terbaik. Mungkin ada orang tu dia tak sedia waktu tu. Kita kena faham tau. Kan saya tengok kadang-kadang kampung, hari raya pertama dan kedua untuk keluarga saja. Kan lihat. Hari raya ketiga barulah dia pusing seluruh kampung. Tu marhaban tu kan. Marhaban. Orang Jawa cakap baraan lah. Yang pusing. Betul baraan itu confirm Jawa tu. Betul baraan tu Jawa. Macam aku juga. Maknanya marhaban lah baraan. Hari raya ketiga kan. Sebab betul dia bagi 2 hari itu untuk ahli keluarga saja.
Betul apa bagus? Maknanya dia bagi masa. Jadi kita kena patuhi waktu tersebut. Dan seterusnya, itu perkara kedua. Banyak lagi ni. Perkara yang ketiga. Salah satu perkara tuntutan adab untuk berziarah sampai ke depan rumah, jangan lupa perkataan yang pertama yang paling mulia, iaitu beri salam. Beri salam. Kita memang beri salam pun. Apa macam Ustaz? Rumah di panjang sana ada loceng. Macam mana? Macam mana? Beri salam. Assalamualaikum. Ting ting. Maknanya ada sunnah misal kita ketuk loceng masuk depan dia barulah beri salam. Maknanya kena beri salam. Dan tolong ajar anak-anak kita beri salam dengan cara yang betul. Saya selalu sebut bab ni sebab salam ini doa. Assalam ini nama Allah. Ingat yang lepas tu saya sebut kan? Ingat kan? Apa nak sebut apa? Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Ini selalu saya sebut. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Sam tu kan apa? Celaka. Datang ramai-ramai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji tu kena celaka. Celaka. Itu kalau di Melayu kan? Kalau di Melayu kan? Tak masalah kan? Kena kat tu yang kat saekum. Tu masalah kan? Macam mana saekum lah? Tak boleh salam pantai kan? Macam mana saekum? Tu payah juga. Kena sebut betul-betul. Sebab apa? Ini doa. Dan begitu juga ingat bila kita maknanya memberi salam, ada sunnah yang kena. Hendaklah kita angkat tangan berjabat salam. Dalam satu hadis Nabi SAW, kalau kita baca dalam maksud hadis Nabi, siapa yang berjabat salam, bila dia lepaskan salam antara dia itu, maka gugurlah dosa-dosa. Kan untuk salam lah. Salam. Okay. Tapi ingat yang mahram dia. Yang mahram. Jangan pula daripada anjung sampai ke dapur semua sana. Itu bukannya gugur dosa, tambah dosa dah. Ini suka semua disalam. Kita kena tahu. Bab mahram ni dah dibincangkan kan. Mana siapa yang boleh kita salam, siapa yang tak boleh kita salam. Habis macam mana? Tak salam payah pula. Nanti orang kecil hati. Angkat tangan. Terima kasih. Macam tu. Kan? Orang faham. Kan? Habis nenek tu macam mana nenek tu? Kan? Ini macam mana tu? Kan? Ini banyak perbincangan, permasalahan yang perlu. Saya kalau salam nenek tu tak ada gerak, tak ada apa? Tak ada rasa, boleh tak Ustaz? Boleh tak? Itu suka-suka dia nama dia. Maknanya kena faham, iaitu adab bersalam. Dan ingat ya, gugur dosa. Dan ingat nak bersalam dengan yang mahram saja, yang boleh kita salam. Okey, itu adab tu. Sebab itu anak-anak ni kita kena ajar. Dengan masuk je, itu masalah ni kadang-kadang yang tuan rumah pun boleh tahan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak gaya ke nak duit? Kalau nak duit cakap, bagi duit je. Jangan usahkan aku nak ngatur kuih, jangan kotorkan cawan aku. Dah balik. Ambil duit, balik. Petang datang lagi. Ni tak pagi tadi datang. Tadi pagi pakai baju Melayu, petang pakai baju koboi. Pun nak duit juga. Itu kena faham. Maknanya ajar anak kita iaitu berziarah. Okey? Itu perkara yang ketiga. Dan seterusnya juga. Bila mana kita pergi berziarah, ingat, tidak boleh sama sekali kita memilih antara saudara yang kaya dengan saudara yang miskin. Yang kaya je kita pergi. Sebab apa? Sebab yang kaya itu mungkin sama status dengan kita, setara dengan kita. Yang miskin itu bukan saudara kita, itu salah namanya. Okay? Kita pula ngajar anak kita, rumah tu kau pergi sebab rumah besar tu mesti dapat duit. Yang ni kau jangan buang masa, tak dapat duit dia tu, dapat pun 50 sen je. Jangan. Maknanya ingat, saudara itu tak kira tarafnya kaya atau miskin. Sebenarnya orang yang paling gembira iaitu orang miskin kalau kita dapat berziarah. Betul tak? Pernah tak ziarah orang miskin? Orang kaya ni kalau datang kan, dia kaya kan, dia masuk datang cerita kan. Orang miskin macam mana? Nak balik nanti tu. Ada makan. Ya Allah, saya tunggu. Saya kalau orang makan, anak betul saya tunggu. Tahu tak hidangannya apa? Hidangannya nasi, telur goreng, betul? Ya, telur goreng tu kan? Telur ada tu. Tahu tak apa lagi? Kincang, tahu kincang? Tak tahu kincang kan? Orang tahu kincang. Kincang tu masak, dia kincang campur dengan apa? Dia masuk dengan apa ni? Suun, ikan bilis, kentang, masak air tu kan? Lepas tu ikan gereh kapak tu, ikan masin kapak tu. Ya Allah, itu saja. Sampal belacan confirm. Makan habis aku makan. Saya tanya ada tambah lagi. Dah habis Ustaz nasi ni. Dah habis kan?
Bini saya tutup muka. Kau abang tak malu betul. Saya memang makan tak malu, saya cakap. Tengok orang miskin ni, kalau kita pergi, dia punya rahmati kita tu, makan-makan. Dah apa yang ada kat dapur semua keluar. Nampak? Dah nak balik ni tengok orang miskin. Bagus orang miskin. Nak balik ni kan, saya tak tahu nak bagi ustaz ni apa. Pisang boleh tak? Boleh. Tunggu, tepangkan pisang pula. Saya memang tak menolak. Tahu kenapa kita tak boleh menolak? Sebab bila kita menolak, mana kita mengguriskan hati dia. Seolah-olah kita tak terima iaitu apa? Iaitu pemberian dia. Kalau orang miskin nak bagi, kena terima tahu. Orang susah, saya nak bagi apa? Pisang ada ustaz nak? Nah, tebangkan pisang apa? Kita ambil lah. Kan? Sungguh kita tak makan pisang, kita makan burger je. Kan misalnya? Tapi kita ambil. Makna kita merahmati dan memberi orang miskin itu kegembiraan. Ini adab-adab kita tahu. Okey. Itu perkara yang ketiga, yang keempat disebut. Baik, perkara yang kelima yang disebut juga, ingat, bila kita bertamu dekat rumah saudara kita, kita kena faham antara yang disebut dalam Islam, adabnya hendaklah engkau duduk tempat yang telah disediakan. Sungguh pun saudara terdekat kita. Assalamualaikum, salam. Tunggu masuk dapur. Berseralang betul. Sampai ke dapur, sampai orang masuk ikan pun tengok. Banyak tinggal, banyak tetamu. Kau indah juga. Duduk. Dia tak bagi masuk, jangan masuk. Duduk kat tempat yang disediakan. Bukan formal pun duduk. Tak, maksudnya kena beradab. Ini kadang-kadang betul, kita bersera saudara kita, tak payah sampai dapur. Kalau dia jemput, marilah masuk dapur. Waktu tubuh, inilah masa dia. Yang pula tergedap-gedap nak masuk dapur, tak ada keperluan. Maknanya duduk tempat yang disediakan. Ini salah satu adab tau. Salah satu adab. Okay. Dan seterusnya juga, bila dah duduk tu ingat, jaga pandangan mata, jangan melilau pula. Tiga jenis dia. Bakal hasil lagi tak? Dibuat lagi tak? Dia curi pandangan, dan itu tengok lagi. Sabar tak? Maknanya dia tengok-tengok. Lepas tu pula tak dapat menjaga penglihatan mata, iaitu apabila ni kerabat-kerabat dia keluar. Ada nada. Kau nampak? Bapak cakap, aku pun nampak juga. Bapak pun sama. Nampak tak? Faham tak maksud dia? Maknanya jaga pandangan, jangan mengintai, jangan mencuri pendengaran. Dan itu ingat, kali itulah yang disebut peradaban dalam Islam dulu. Bukan dia suruh tunduk je. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Saya memang tak tengok mana-mana, saya tengok lantai. Itu memang ada masalah mental sebenarnya. Maknanya taklah, tahu tak? Jadi beliau kipas baru. Kipas baru. Baru beli ke? Berapa harga? 300 baru. Mahal tu. Kat mana beli? Dekat, itu memang mahal. Saya beli ni yang dekat ringgit punya tu, yang second hand, murah sikit. Tiba-tiba raya cerita bab kipas, ada kaitan dengan raya. Faham tak maksud dia? Tak payah tanya-tanya bab berkaitan dengan apa ni. Okay. Itu duduk tempat yang telah disediakan dan tolong jaga pandangan mata, jangan melilau. Okay. Dan seterusnya juga disebut sebagai adab-adab ziarah ini juga. Ini kita adab ziarah pula, kita jaga. Dan hendaklah kamu menjaga lisan-lisan kamu. Kita masuk rumah orang dengan lisan yang terbaik, dengan memberi salam. Maka waktu duduk dekat rumah saudara kita, hendaklah kita bercakap perkara-perkara yang baik-baik. Okey? Baiklah kita cakap. Dan ingat, perkara yang baik itu makna berkaitan dengan apa? Mengucapkan tahniah, bersyukur kepada Allah dan menyebut iaitu apa yang kita sempurnakan di dalam bulan Ramadan. Kita sebutlah alhamdulillah, syukur, bersyukur. Dan begitu juga tidak boleh sama sekali kita bertanyakan hal-hal berkaitan dengan kepribadian mereka itu yang susah dia nak jawab. Kenapa? Anak berapa? Dua je. Kalau tak anak. Dah pergi cek doktor. Apa doktor kata? Panjang cerita. Doktor okey tak kau? Kalau tak okey, yang tahu kau urut lah. Ada orang urut. Sini urut. Dah urut ke belum? Tanya siapa orang tu nak urut lah. Nampak? Pada anak dia dua je, tak payah tanya. Itu hal berkaitan dengan berat dia nak jawab. Okey. Dan begitu juga ingat, tidak boleh dalam hal keberkatan tersebut, dalam hal ziarah tersebut, kita iaitu apa? Menghina, mencaci, mengumpat, mencela dan sebagainya. Datang itu nak minta dapat rahmat daripada Allah, nak Allah ampunkan dosa kita.
Duduk kok mengumpat. Raya balik dia, tak balik tu. Memanglah. Raya pun tak balik. Macam mana tak puasa dia? Kita pun tak faham. Neraka lah tu neraka. Tiba-tiba je. Astaghfirullahaladzim. Begitu sekali. La ilaha illallah. Mengumpat dengan beristighfar. Boleh. Mengumpat yang soleh dan solehah. Ya Allah. Sebut nama mulia Allah. Subhanallah. Begitu sekali. La ilaha illallah. Membesarkan Allah sedang mengumpat. Mana? Ini kena jaga. Ini kena faham tau. Ini benda ni. Sebab itu jangan jadi lisan yang terhaka. Sebab apa? Sebab dengan lisan tersebut takut kita tak dapat bimbing. Hilang keberkatan. Iaitu keberkatan ziarah. Sampai Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika sekiranya engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah engkau bercakap benda yang baik je, dan ataupun kau diam. Macam tu kan. Ini dia dah simpan sebulan. Sebulan tak boleh mengumpat. Dia dah janji dah, kita bulan Ramadan tak boleh beb. Hilang pahala Ramadan beb. Tunggu. Penyimpan mohon besar raja-raja Melayu isytiharkan raya, waktu tu kita boom betul-betul. Dia simpan sebulan punya umpatan tu. Sini 13 kilo, ni 12 kilo boleh umpat. Sampai hari ketibaan hari raya tu, duduk itu dilepaskan betul-betul tu. Baru kau punya dia umpat. Ini jangan. Jangan sampai hilang, iaitu tuan rumah menyediakan makanan, maka hendaklah kita makan. Waktu itu pun atau kadarnya itu kita ada melakukan salah satu daripada sunat, iaitu puasa sunat yang disebut oleh Nabi SAW maksud hadisnya, iaitu siapa yang berpuasa Ramadan lepas tu menyambung 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Pahala dia seperti puasa dah hari itu setahun kan. Dan waktu itu dia puasa sunat, maka waktu ia bertamu dan tatkala itu ingat ya, maka dia boleh iaitu makan. Dia kena makan sebab menyampaikan hajat orang itu hukum wajib. Ataupun dia sedang berpuasa, tiba-tiba datang keluarga dia datang, apa? Masakan apa? Nanti nak jemput makan. Abang tak makan bang? Kita makan sekali. Kan? Sebab tetamu itu melayani tetamu, merahmati tetamu itu hukumnya apa? Wajib. Amalan puasa kita apa? Sunat. Maka kita bukanlah. Jangan nanti nyusahkan orang. Apa kan? Datang makan sini makan. Bang, makan bang. Saya puasa nak. Dah orang tu, maaf bang nak minum bang. Minum. Bang maaf makan kuih. Dah nak makan nak minum tu ke maaf aja. Maaf ya. Asyik maaf aja. Nampak tak? Maka makanlah. Alamak, pukul 4 baik baru datang baik. 4, 5, 6 7 lagi 3 jam macam ni. Kan? Waktu itu kalau kita kata kita puasa, tidak mengecilkan hati mereka itu, dan dia faham, tak ada masalah. Kan? Tapi andainya memang dia datang sekali, kan? Waktu itu kita makanlah. Bukan payah sangat. Itu maknanya Allah beri kita untuk buka awal. Pahala dapat tak? Dapat. Apa ya? Kan? Hari lain nanti banyak. Macam tu. Ini dulu kan perkara yang wajib tau. Tapi kalau misalnya dia memang faham kita puasa, tak masalah. Ni memang muka puasanya ni, kita datang pun memang puasa. Tak apa, dia dah tahu dah. Muka kita memang cap puasa kan. Memang tak masalah. Yang masalah ni kalau datang saudara yang sekali-kali datang. Kita rahmati dia. Ini perkara-perkara yang berdepan dengan hal demikian. Dan seterusnya juga ingat, bagi kita yang bertamu, bila mana dijamukan dengan tetamu itu, maka salah satu sunnahnya itu yang diajar Nabi, maka hendaklah kita makan apa yang ada depan kita dahulu. Jangan kita memang suka makan kuih sampret kat sana kan. Kita ni dah ada kuih apa, bau, tak makan bau. Kita panjang kat tengah sah macam ni. Maknanya adabnya, sunnahnya makan yang ada depan. Lepas tu barulah kita ambil makanan yang lain. Jadi kita kena faham yang demikian, dan tidak boleh sama sekali diharamkan kepada kita untuk mencerca makanan. Faham tak mencerca makanan, mengkeji? Kita sedapnya nak muntah makan. Nampaknya macam sedap, rupanya la ilah nak muntah. Kucing ni kalau makan mati. Kucing ni kalau makan dah muntah dulu. Patut kucing ni semua hari boleh dia masak ni. Tiba-tiba dia menghina makanan tersebut. Nabi SAW bila mana Nabi makan itu, Nabi tak suka makan, Nabi makan sikit, Nabi berhenti. Kan? Tak pula, siapa masak ni? Allah.
Lain kali tak payah masak lah. Kan? Kalau macam ni cara masak tak payah masak lah. Maknanya kita kena faham. Dan ingat, jangan membazir pula. Pantang nampak open house, makan macam dah 3 bulan tak makan. Ambil tu sehendak-hendaknya macam bukit makan. Makan sikit-sikit buang, makan sikit-sikit buang. Akhirnya apa? Akhirnya nanti yang menangis itu yang mencuci pinggan. Kan? Baki-baki masakan kan? Makanan kan taruh dekat dalam tapis tu. Kan? Kadang-kadang sampai setengah tapis. Itulah berlakunya pembaziran. Hilang keberkatan, kebaikan, khususnya dalam apa? Dalam kita memenuhi amalan ziarah ini. Baik. Dan seterusnya juga. Perkara yang ke-7. Perkara yang ke-8. Dan apabila kita berziarah, maka ingat, salah satu adabnya kita tidak membiarkan anak-anak kita ni merosakkan harta orang lain. Ni bawa anak kan? Anak kat rumah kita cukup disiplin. Diam. Dalam kereta kita pun disiplin. Masuk rumah orang, lepaskan dendam. Pecahkan tu, maka jaga adab. Beri tahu anak kita, nak ini kita ziarah, duduk diam-diam, jaga adab. Itu tugasan kita. Perkara yang ke-10, iaitu kita kena faham bahawa sesungguhnya bila kita berziarah ini, jangan kita balik selagi mana tanpa izin daripada tuan rumah. Faham tak? Kita nak balik, kan? Kita minta, saya balik dulu. Tunggu kejap. Isteri saya tu tengah goreng pisang. Tunggu kejap. Goreng pisang bagus. Kek ada ni tak? Masak kek? Tak boleh. Maknanya goreng pisang dia suruh kita tunggu. Kita tunggu. Kan? Jadi maknanya dia memang dia nak bagi kita makanan, nak bagi apa, dia nak merahmati itu, kita kena tunggu. Dia boleh tak apa. Pisang goreng dia. Dekat luar pun sana ada pisang. Tak ada. Saya beli kat luar. Jangan. Maknanya kita kena rahmati dia. Jangan kita pulang melainkan iaitu dengan izin dia. Iaitu apa? Kerana dengan izin ni itulah maka Allah ampunkan dosa dia dan Allah ampunkan dosa kita. Ini kita faham kan? Okey. Perkara yang ke-11. Ya. Baik. Pada amalan ziarah ini jangan lupa berdoa antara satu sama lain. Berdoa. Mana berdoa ni berkata, pertama doa tu nanti bila mana nak balik. Nak balik. Maka hendaklah kita ringankan lisan itu. Saya balik dulu, doakan saya mudah-mudahan selamatlah yang baik-baik. Lepas tu saya doakan awak lah yang baik-baik insya-Allah. Sebut macam tu. Bukan banyak sangat pun. Berdoa yang baik-baik. Tapi kalau benda ni tak pernah kita buat, jangan lupa doakan saya. Doa tu buat nak. Betul lah. Cuba buat doakan saya. Doa apa? Kau nak apa? Ada hajat? Baik hajat ke? Tiba baik hajat. Ini bukan boleh cari di bibu. Sama je macam ni. Sama je. Doa baik punya doa. Okey, kita kena faham. Doa mendoakan antara satu sama lain itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena doa. Bukan main sangat doakan saudara kita doakan saudara kita yang saudara kita tak tahu. Itu sebenarnya doa satu jalan yang Allah nak kabulkan doa kita. Katakan sahabat kita tengah sakit, kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan Engkau sembuhkan penyakit dia ya Allah. Itulah doa yang terbaik. Itulah doa yang Allah nak dengar. Kan? Baik, berdoa dan jangan lupa hendaklah kita lafazkan perkataan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kan? Datang alhamdulillah, syukur kepada Allah saya dapat juga bertemu dengan awak, syukur alhamdulillah. Maka cakaplah benda yang baik, ulangkan syukuran itu kepada Allah. Ya Allah syukur dapat, kalau tak kita tak tahulah, tak lama tak jumpa, dapat jumpa juga, syukur. Sebut berulang-ulang perkataan alhamdulillah. Dan perkara yang ke-12 yang akhirnya, iaitu apa? Saya nak sebut di sini. Jangan lupa salah satu amalan yang digalakkan dalam Islam, ziarah dan menziarahi itu, hendaklah kita memberi hadiah. Bawalah hadiah. Kan? Tak banyak, sikit. Contohnya apa? Kain plekat kan banyak kan? Kain plekat kan biasanya orang hadiah kita banyak. Sampai kat rumah tak pakai kain plekat tu dekat satu almari lah. Maka raya ni simpul baik-baik, setiap rumah kita begitu berilah hadiah. Dan ingat, nak beri hadiah ni lillahi ta'ala, dan beri hadiah itu yang terbaik. Kain plekat yang kita suka tak kita bagi. Dengan hadiah itulah sebenarnya yang disebut tahabu tu, maknanya engkau beri dan engkau akan dapat kegembiraan.
beri hadiah. Apatah lagi kalau kita pergi berziarah orang yang susah, maka dengan sendirinya kita dapat mengekalkan amalan sedekah. Ini kita faham. Jangan lupa hadiah dan ingat berilah yang terbaik. Dan kalau orang datang ke rumah kita, maka dulukan hadiah. Macam budak-budak datang kan, kita berilah hadiah. Sebab dengan hadiah itu mudah-mudahan dengan itu dapatlah kebaikan. Dan dengan hadiah itulah sebenarnya kalau kita bersedekah dan dengan memberi hadiah ini sebenarnya dia dapat memanjangkan umur dan akan dapat memberi keberkatan dalam rezeki-rezeki kita. Itu dia salah satu daripada yang disebut sebagai adab-adab berziarah dalam Islam. Maka ada 12 perkara yang saya sebut. Mudah-mudahan diri saya dan mendengar kata-kata perkara ini, mudah-mudahan kita semua dapat amalkan sunnah-sunnah tersebut. Dan mudah-mudahan dengan amalan ziarah kita tahun ini, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa cukup pasal dia bagi saya sampai 150. Mudah-mudahan sikit yang kita baca daripada pesanan Allah dan Rasulnya, khusus dalam amalan sedekah dan ziarah ini, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Dan saya nak seru juga tadi disebut iaitu berkaitan dengan puasa sunat dalam hari ini. Jadi kita hendaklah kita berpuasa sunat lah. Itu salah sunnah Nabi SAW yang pernah disebut oleh Nabi, maka kita buat. Dan tak diwajibkan kita buat pada hari yang kedua. Ini selalu jangan wajibkan benda yang sunat. Ini mesti tak. Sungguh pun kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang berada dekat Thailand, dekat petani dan sebagainya kan. Saya tengok sahabat-sahabat saya yang dekat petani, dia bawa batu tau. Saya tengok sahabat saya itu kalau 10 hari akhir itu dia minta cuti lah. Saya ingat cuti itu nak ke mana? Rupanya cuti itu sebenarnya dia nak apa? Dia nak buat qiyamul lail. 10 hari akhir tu. Lepas tu hari yang ke-2 2 Syawal tu dia terus berpuasa. Hari yang ke-9 tu hari ke-8 ke-9 baru dia orang kaji. Dia sebenarnya bukan dia diwajibkan tak. Dia memang budaya dia begitu. Jadi kita ni kalau nak buat puasa, puasalah. Dan barang diingat ibu-ibu yang ada tertinggal puasa qada terlebih dahulu. Puasa qada terlebih dahulu. Sungguh pun ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama kalau kita tengok dia kata kita wajib puasa qada baru puasa sunat. Dan ada juga pendapat ulama tak, dengan puasa qada itu sebenarnya dah masuk dia puasa sunat. Sebab apa? Sebab amalan yang wajib itu dah terangkat, amalan yang sunat. Faham tak? Maknanya ada juga pendapat ulama yang demikian. Yang penting siapa ada tinggal puasa qada terlebih dahulu sebelum dia buat puasa sunat. 6 hari dalam bulan Syawal. Dan kalau kita puasa sunat, ingat, kalau ada orang bertamu kepada kita atau kita bertamu ke rumah orang, kalau dia jemput kita makan dan minum, maka ada sunnahnya juga, maka kita dulukan amalan yang wajib. Tapi kata ibu-ibu, katakan ada puasa qada, maknanya waktu tu puasa qada kan, maka haram berbuka. Hendaklah kita sebut, Cik Gaya, mai dah makan. Minta maaf, saya puasa nak tak? Puasa qada. Sebut puasa qada, orang faham. Kalau puasa sunat, maka dulukan makan. Allahumma kasumtu wa bika rahmatika ya arhamar rahim. Syukur kau datang pukul 11. Kalau kau datang pukul 4 tu jenuh juga pukul 4 pula itu. Jadi kena faham, kena faham. Dan jangan pula nanti puasa, yang puasa pukul 11 tamu datang dia makan, lepas tu sambung puasa balik. Dia tak ada yang buat kan? Saya puasa sambung balik, dah macam budak tadi kat Islam dah. Dia dah buka-buka je lah, dah buka-buka, tak ada nak nyambung, dia tak ada. Orang dulu memang sebab apa dia tak makan sampai tu, dia saja tak nak makan. Bukan dia memang ada boleh puasa semula. Saya tak pernah jumpa iaitu dah makan boleh puasa balik. Kalau macam tu aku pun nak. Jadi faham tak puasa nak buat ni jangan tak buat. Memang aku macam tu Ustaz. Asal nak buat waktu tu. Asal nak buat waktu tu. Tahun depan Ustaz. Tahun depan macam tu juga. Tahun depan macam tu juga. Itu sampai ke sudah tak puasa lah. Jadi kita kena disiplinkan dalam hal demikian. Dan untung sebenarnya kita mudah nak dapat puasa pahala puasa setahun dalam kehidupan. Dengan kita mengadakan atau buat puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Mungkin kita ambil hari-hari kerja lah. Satu hari kan banyak banyak open house. Kita ambil hari-hari kerja lah. 6 hari bukan lama sangat pun. 30 hari boleh selamba je, takkan 6 hari pun berkira. Macam tu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. Kata Isnin dah nama. Maknanya cukup mudah. Nak tak nak ada sebenarnya. Itulah bila bulan Ramadan kita boleh tak makan. Bila bulan dah tak Ramadan, setan dah lepas, kita dah tak tahan, memang kita kena makan.
Macam tu betul lah ya. Sekarang ni tu kita fikir nak makan aja. Bulan Ramadan tak ada masalah. Ini yang berkaitan dengan hal kita bincangkan pada pagi ini, tengah hari ini berkaitan dengan adab ziarah. Kita berdoa bersyukur kita kepada Allah yang jadi tetamu, yang menerima tetamu, dua-dua mukmin, dua-dua orang Islam, kita bersaudara. Allah beri kita pahala, Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan dengan ukhuwah inilah dapat berkekalan daripada dunia sampai akhirat. Berdoalah kita mudah-mudahan pada Syawal yang baik ini Allah ampunkan segala dosa kita, dan berdoalah kita kepada Allah mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk memaafkan dosa-dosa orang lain terhadap diri kita, dan begitu juga mudah-mudahan kita Allah lembutkan hati kita untuk mudah kita memohon maaf di atas segala dosa yang telah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Okay? Cukuplah untuk tengah hari ini sikit yang kita baca dari pesan Allah dan Rasul, dan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya yang baik itu datang jua daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari kejahilan saja. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita akan bertemu semula di masa yang akan datang. Doakan saya, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'ina wa muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika. اللهم إنا نستغفرك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا سلام يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya akhiri dalam saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.